Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Abah. Kreatifkan dakwah, minda ingat Allah. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan, rakan-rakan guru terutamanya? Moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini sebagaimana yang Abah janjikan, insya-Allah sebagai rakan guru, sebagai dari guru untuk guru, hari ini Abah ingin berkongsikan sedikit, ya, walaupun Abah ini bukan yang terbaik, tetapi saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian mengenai 10 tip motivasi sebagai seorang guru, ya. Bagaimana kalau kita lihat dekat skrin ini bahawa bagaimana 10 tip motivasi ini insya-Allah akan menjadikan satu panduan dan muhasabah bersama buat kita jiwa insan yang bergelar sebagai guru. Sebab kita guru ini sekarang ini dalam keadaan pandemik, dalam keadaan kita menghadapi musibah ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita nampak anak-anak murid kita dalam keadaan mereka stres, tertekan. Dan kita juga yakin bahawa kita sebagai guru juga kadang-kadang terasa tekanan ini. Masyarakat juga rasa tekanan. Kita rasa stres dengan keadaan, kadang-kadang kita sampaikan kepada anak didik kita, maka tak sampai. Kita rasa kita buat kelas online, tidak ada yang menjawab, malahan ada yang live group dan sebagainya. So hari ini Abah ingin berkongsi dengan rakan-rakan sekalian 10 tip motivasi sebagai seorang guru untuk muhasabah dan juga buat kita menjadi kuat supaya kita bersama. Sebab apa? Pepatah Arab ada mengatakan bahawa ruhul muallim ahammu minal muallim. Jiwa ataupun kehadiran jiwa seorang guru itu adalah lebih penting daripada guru itu sendiri. Di rakan-rakan sekalian, yang pertama kita ringkaskan insya-Allah 10 tip yang Abah bagi ini. Yang pertama sekali ialah kita ikhlaskan kerja kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan kerja dengan ikhlas, maka tidak akan ada rasa terbeban terhadap diri kita. Sebab apa yang kita buat ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat sahabat-sahabat sekalian, tugas kita sebagai seorang guru ini bukan tugas kita saja. Malahan tugas itu adalah merupakan tugas yang mulia dilakukan oleh para nabi, para rasul dan juga para waris. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama kita ini adalah sebahagian daripada Allah angkat mereka itu menjadi golongan orang yang ulama, orang yang mengetahui, yang mewarisi kepada tugas para nabi dan juga para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita jadi guru kerana mungkin kita minta kerja itu sebab tak ada kerja lain, mungkin kita mintalah kerja sebagai seorang guru. Mungkin juga, dan mungkin minat kita asal memang kita nak jadi guru. Tetapi kita kena ingat, kita menjadi guru kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah yang saya akan kongsikan dengan rakan-rakan yang ada dekat skrin ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jadi Allah SWT sebut dalam Quran bagaimana tidak sepatutnya sebagai seorang mukmin itu, orang Islam itu semuanya pergi ke medan perang. Malahan mengapa tidak dari setiap kita yang pergi perang ada satu golongan mereka yang akan memperdalamkan ilmu pengetahuan, iaitu tafaqahu fid din, dan ilmu agama untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Siapa itu sahabat-sahabat sekalian? Ya Allah sebut liyunziru qaumahum itu, yatafaqahu fid din itu. Kitalah guru-guru yang kita cari ilmu, yang kita dapat ilmu dan kita beri peringatan kepada anak-anak murid kita. Maka kita telah menjadi guru ini kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita kena ingat, ya, bila kita jadi seorang guru, kadang-kadang kita ambil cuti, ya. Baik itu saya nak sebut dekat sini, ya, sebagai muhasabah kita bersama. Jika kita mengambil cuti sakit sedangkan kita tidak sakit, ya, kerana anda tak kira lah kerja bukan guru, saya kerja apa sekalipun, maka kita ni, kita kadang-kadang kita telefon pengetua atau telefon kepada majikan kita, minta maaf saya tak dapat pergi sebab saya sakit, saya demam. Hakikatnya kita tidak sakit pun, maka itu telah mengumpulkan kepada dua maksiat yang kita telah lakukan. Masya Allah. Apa dia sahabat-sahabat?
Ya, yang pertama dosa kita berbohong kepada majikan kita atau rakan-rakan guru kita. Yang kedua, kita akan memakan dosa kerana memakan gaji yang haram akibat daripada penipuan kita. Dan kita kena ingat dan bertakwa dan takutlah kepada Allah. Itu yang lebih baik kepada kita. Sebab apa? Bila kita tidak hadir tanpa sebab ataupun kerana sebab yang direka-reka, sahabat-sahabat kita terpaksalah payah nak ganti kelas dan sebagainya, maka itulah kita telah melakukan beberapa perkara yang bukan setakat menyakiti diri kita, maka kita juga menyakiti diri orang lain. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, kita ada anak murid berbagai multiple intelligence, ada macam-macam style. Ada anak murid kita cakap 1 tambah 1 terus faham. Ada anak murid yang kita tunjuk 1 tambah 1 tunjuk macam ni baru 2 jawapannya. Dan anak-anak murid yang kita tunjuk dia 1 tambah 1 2 sampai begini pun dia tidak faham lagi. Tetapi kita sebagai seorang guru, kita kena terima murid kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Kadang-kadang kita lihat anak kita ini dia ada kekurangan, tetapi dalam waktu yang sama dia ada kelebihan daripada sudut yang lain. Ingat ya, rakan-rakan sekalian, mereka itu anak didik kita adalah mereka yang perlu dibentuk, dan mereka itu bukanlah untuk dikutuk ataupun dihina kepada mereka. Yang kelima, rakan-rakan sekalian, kita sentiasalah beri peneguhan yang positif atau penghargaan terhadap murid kita. Ya, baru kita tak stres. Walaupun anak kita melakukan, anak kita atau anak didik kita melakukan sesuatu yang kecil, bagi kita amat kecil, tetapi sebenarnya bagi seorang pelajar itu sesuatu itu amat besar. Contoh, kita tengok anak murid kita pergi solat, maka kita hargai dia, alhamdulillah, inilah peneman-peneman cikgu esok untuk berada di syurga insya-Allah. Inilah akan membawa ibu dan ayah masuk ke dalam syurga. Satu kata-kata yang kita rasa simple, tetapi kerana kata-kata itu boleh mengubah seorang itu menjadi lebih baik. Guru tidak marah. Kita yakin ya, rakan-rakan sekalian. Guru tidak akan marah kalau murid itu tak pandai. Tapi guru akan sangat kisah kalau murid itu tidak beradab. Kerana cerdik dan pandai itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak beradab itu, dia akan membawa kepada kerosakan anak-anak itu. Kerana apa? Mereka tidak dapat keberkatan. Sebab itu sebagai guru kita perlu menekankan bukan kepada menjadi murid pandai, tapi kita kena bentuk anak didik kita menjadi anak murid yang berkat insya-Allah. Yang keenam, ya rakan-rakan sekalian, ingatlah kena dirimu lah sebagai seorang guru. Walaupun kita rasa kita tak ada apa-apa yang kita bagi, kerana kita lah ramai anak-anak didik yang lahir yang berjaya disebabkan oleh tunjuk ajarmu lah wahai guru-guru di luar sana, kerana kesungguhanmu, iltizammu, susah payahmu lah. Mereka ini anak-anak murid yang asalnya tidak ada hala tuju, mereka tahu hala tuju mereka. Mereka yang tak tahu potensi. Kalau kita tahu anak-anak di sekolah kadang-kadang mereka ini boleh bercakap, tapi kalau tidak cikgu yang cungkilkan bakat mereka, anak itu boleh main bola. Kalau cikgu PJ yang tidak cungkilkan bakat mereka, mereka tidak sampai ke mana. Cikgu yang membawa hala tuju mereka dan mereka mencapai segala cita-cita mereka. Tahniah untuk guru-guru di luar sana. Yang ketujuh, berikan layanan yang terbaik untuk anak didik kita. Tinggalkan kesan yang terbaik untuk mereka. Kita beri layanan yang terbaik untuk mereka. Kita anggap mereka itu seperti anak kita. Sebab itulah biar guru bersurat pencen sekalipun, mereka tetap dipanggil guru. Segali guru, selamanya tetap menjadi seorang guru. Dan biarpun guru itu telah meninggal dunia, ini yang kita harapkan. Biarpun kita mati sekalipun, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mendambakan doa daripada anak murid dan anak didik kita yang mendoakan kebaikan kepada kita. Yang ke-8, setiap detik hargailah hak anak-anak didik kita. Kadang-kadang kita terlupa, kita lambat masuk kelas, rakan-rakan sekalian. Sekarang ini waktu PKP, kita rasa tak apalah, budak-budak ni kalau bagi latihan pun mereka tak buat. Tugas kita tetap kita kena laksana. Macam rakan-rakan buat sekalian sekarang ni, kita bagi walaupun ada anak murid kita yang left group, walaupun anak murid kita blue tick saja, tapi kita sebagai seorang guru, kita yakin bahawa janji Allah Subhanahu wa taala, usaha yang sedikit sekalipun, sekiranya Allah memberikan keberkatan, insya-Allah anak-anak didik kita akan dapat menghadapinya. Setiap detik yang tertinggal, setiap detik yang kita lambat, yang kita lakukan, lambat masuk kelas, kadang-kadang kita pergi mesyuarat dan sebagainya, itu adalah hak murid dan kita akan dituntut ataupun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Selalulah kita merendah diri, memohon maaf kepada anak didik kita, supaya kita juga bukan setakat anak murid berkat, hidup kita, gaji kita juga dalam keberkatan. Dan yang ke-9, kita memberi pesanan itu supaya menjadi sedekah yang berterusan. Ya,
Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Dan ayat yang terakhir, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita pesan perkara-perkara yang benar, memang payah untuk orang ikut, tetapi kita juga wa tawasau bis sabr. Kita berpesan itu dengan penuh kesabaran, insya-Allah. Dan ia merupakan hadiah yang berharga kepada seorang guru, ya. Bila kita berikan pesanan, anak didik kita lakukan pesanan itu, insya-Allah kita juga akan mendapat pahala dan kita akan mendapat kebaikan yang berterusan. Dan yang terakhir, saya nak kongsi tip yang 10. Mungkin banyak lagi tip, tapi saya dapatkan tip 10 ini. Ajarlah anak orang lain. Kita ajar anak didik kita di sekolah, anak murid kita, orang kampung kita, masyarakat kita. Kita ajarlah mereka sebagaimana kita mengajar anak kita. Kita lah ajar anak orang lain seperti mengajar anak kita. InsyaAllah, what you give, you will get back. Orang putih kata, ya, balasan untukmu sepadan dengan apa perbuatanmu. Kadang-kadang kita rasa sempat cikgu ni nak beri tuition ke anak sendiri, sebab sibuk dengan tuition ke anak orang lain. Tapi kita kena ingat janji Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita bagi, insya-Allah Allah akan balas balik kepada kita. Mungkin tak balas di dunia, Allah balas di akhirat nanti. Jadi rakan-rakan sekalian, moga-moga 10 tip yang saya kongsikan dengan rakan-rakan sekalian, biarpun rasa macam biasa, tapi sebenarnya insya-Allah ia menjadikan satu kekuatan dan motivasi kepada kita untuk terus kita bersama dalam mendidik anak bangsa kita menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berdaulat dan merdeka. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.